Jam Pagi bersama Radio. Baiklah, bernama Radio Stesen Berita Bisnes pilihan anda bersama-sama saya Ziana Nasir. Baiklah, tiba masanya untuk kita bawakan siri 12 berkaitan dengan perancangan harta pusaka melindungi harta dan keluarga untuk As-Salihin. Hari ini kita bersama-sama dengan Puan Amna Fazila Ismail yang merupakan Timbalan Presiden As-Salihin Trustee Berhad di talian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, apa khabar Puan Amna? Ya, baik. Alhamdulillah. Sihat. Ya, baik. Kalau kita nak cerita tentang perancangan harta pusaka, mungkin lebih elok kalau kita mulakan dengan apakah maksud perancangan harta pusaka? Okey. Perancangan harta pusaka ni sebenarnya satu persediaan ya. Satu persediaan yang kita buat semasa hidup untuk kita pastikan apabila kita meninggal nanti, kan, aset harta pusaka tersebut boleh ditadbir dengan baik. Kan, dan ahli-ahli waris yang kita tinggalkan pun berada dijamin haknya lah, hak dia terpelihara, hak dari segi hak harta dan juga dari segi kebajikannya itu terjaga. So itu maknanya perancangan yang dibuat dengan teratur, dengan cara yang rapi dan satu dokumen yang secara bertulis. Kita buatlah. Okey, itu dia maksud perancangan harta pusaka. Dan kalau kita dapat lihat hari ini juga Puan Amna, ya, banyak masalah yang timbul bila sebut tentang harta pusaka ni. Ada harta yang terbeku dan tak boleh dipindah milik hingga bernilai kira-kira 70 bilion ringgit. Bukan sikit-sikit ni, memang bilion-bilion ni. Ada juga yang menyebabkan pergaduhan sama ahli keluarga. Ada waris-waris yang terbeban disebabkan hutang-hutang yang ditinggalkan. Ada juga harta dan ahli keluarga yang terabai. Jadi apa sebenarnya punca masalah ini berlaku? Dia sebenarnya bila kita sebut ni kan, masalah-masalah pusaka ni, dia lebih kepada masalah waris tu sendiri yang ada satu perception yang tak tahu hak ataupun tak tahu cara bagaimana dia nak menuntut hak pusaka tersebut. Sebab terbeku yang disebut tadi terbeku yang billions kan. Sebab ramai yang beranggapan bahawa orang Islam especially-nya kita ada faraid kan. Jadi beranggapan hak faraid itu akan automatic apply, dia akan dapat secara automatik. Tidak sebenarnya, tetapi hak itu sebenarnya perlu dituntut, perlu melalui proses undang-undang yang panjang, perlu melalui tuntutan dengan institusi-institusi yang sepatutnya. Kan? Jadi atas faktor tersebut, jadi pihak-pihak ni tak tahu bagaimana nak buat tuntutan. Lepas tu waris-waris, dalam cara kita nak membuat tuntutan tu, waris-waris perlu ada persefahaman, perlu ada permuafakatan. Kan? So bila tak ada persefahaman dan persepakatan, jadi tuntutan tak boleh buat dengan cara yang betul. Itu antara faktornya lah. Dan utamanya sebab pemilik harta ni tidak merancang dengan cara yang betul semasa hidup. Sama ada dia merancang dengan cara yang salah ataupun dia tidak merancang langsung atas faktor yang saya sebut tadi lah, beranggapan bahawa faraid itu akan berjalan sendiri. Itu yang jadi kalau you tengok tanah di kampung ataupun di mana-mana pun, ataupun rumah masih lagi di atas nama si mati, tak dipindah milik lagi di atas nama owner yang baru ataupun waris yang baru, tetapi waris-waris tu duduk di atas tanah tersebut. Pemilikan tak ada. Kan? Pemilikan tak ada. Kan? Sebab proses yang proses tuntutan tidak dibuat di institusi yang berkaitan. Jadi pindah milik tak berlaku. Itu yang masalah harta bilion yang tak dituntut lah. Dan ada perebutan harta, kalau you tengok kan, persefahaman keluarga memang tak dapat. Gaduh-gaduh semua kan. Ya, betul. Terus kadang-kadang bergaduh tu bukan atas sebab pun tapi atas sebab silap faham. Dia orang tak tahu hak dia, masing-masing tak tahu hak. Sebab beranggapan saya ni waris yang sepatutnya, tapi sebenarnya tidak. Kan? Itu faktornya lah. Jadi atas sebab itulah perlunya kita merancang,
kita perlu bagi kesedaran kepada yang masih hidup ni untuk membuat perancangan semasa hidup. Okey, jom Puan Amnah kita bincang ni tentang kepentingan untuk merancang harta pusaka. Bagaimana dengan perancangan awal yang perlu kita lakukan supaya kita dapat elak daripada timbulnya masalah-masalah yang kita sebutkan tadi dalam nak menguruskan dan nak mengagihkan harta pusaka dalam kalangan ahli keluarga ni. Dia dalam kaedah perancangan harta tu kita perlu melihat kepada dua komponen. Satu komponen yang perlu kita tengok adalah komponen pentadbiran. Bila berlaku kematian, pentadbiran harta pusaka itu sendiri. Lepas tu yang kedua tu adalah komponen pengagihan. Bagaimana aset tu nak diagihkan dengan melihat kepada faktor kebajikan keluarganya, keperluan keluarganya. So dari segi pentadbiran itu, macam saya sebut tadi, bila berlaku kematian, ada proses yang perlu dilalui untuk kita buat tuntutan. Jadi dengan mengambil kira pentadbiran harta pusaka itu perlulah melalui proses undang-undang. Jadi perkara yang paling pertama sekali bila kita nak merancang harta ni adalah satu, kita perlu melantik pentadbir harta pusaka yang baik dan berwibawa. Buat dokumen wasiat, dalam dokumen wasiat kita lantik pentadbir harta pusaka yang kita namakan sebagai wasi, dan pentadbir itu mestilah orang yang boleh dipercayai, orang yang berwibawa, orang yang ada kemahiran untuk mentadbir harta pusaka. Di mana pentadbir ini bertanggungjawab untuk mentadbir, mencairkan aset dan juga membayar segala hutang piutang. Pemilik harta tersebut sekiranya adalah hutang piutang, dan faktor yang terakhir yang kita perlu tengok adalah pengagihan. Bagaimana kaedah yang kita nak agihkan? Adakah kita nak ikut faraid? Adakah keperluan keluarga itu melebihi daripada bahagian faraid? Ya kan? Ada anak perempuan yang masih kecil, ada anak OKU yang masih kecil. Jadi kita kena melihat kepada family tree itu sendiri, faktor keluarga itu sendiri dan keperluan ahli keluarga dari segi kaedahnya. Dari segi kaedah pengagihannya. Jadi dia ada dua komponen tu. Okey, baik. Puan Amnah, alang-alang Puan Amnah ada sebut mengenai mengikut faraid itu sendiri kan. Biasanya ada juga dalam kalangan kita ni yang ada hasrat nak agihkan harta mereka mengikut kehendak sendiri. Contohnya nak bagi semua harta kepada pasangan ataupun nak bagi kepada anak-anak tertentu sahaja ataupun bahagian lebih daripada bahagian faraid mereka. Jadi adakah perancangan harta pusaka tidak mengikut hukum faraid ini dibenarkan, terutamanya kalau ikut hukum syarak? Dia sebenarnya faraid itu apply terpakai apabila meninggal. Kan, maknanya kalau lepas meninggal kita tak buat apa perancangan, maknanya faraid itu adalah apply secara automatik. Tetapi selagi mana kita hidup, kita dibenarkan untuk merancang kaedah pengagihan. Kan dalam Islam ni selain daripada faraid, kita ada instrumen-instrumen lain macam hibah kan. Kita ada deklarasi harta pencarian, kita ada instrumen amanah. Dibenarkan, tetapi kena buat semasa hidup. Kalau kita tak buat apa-apa, maka faraid itu akan terpakai. Cuma kena buat masa hidup lah. Dibenarkan. Tetapi bila kita cakap, bila saya sebut tadi hibah, saya sebut harta pencarian, saya sebut amanah tadi kan, melihat kepada keperluan keluarga, sekiranya faraid itu dirasakan tidak, maknanya tidak boleh memenuhi keperluan tertentu di dalam keluarga kan, maka dibenarkan. Tetapi janganlah sehingga maknanya kena buat sekarang. Tak boleh kita biarkan meninggal, dia akan jadi faraid lah. Dibenarkan. Dibenarkan. Sebab faraid adalah last resort. Kiranya tak ada apa-apa perancangan dibuat semasa itu. Okey, bagi anda yang baru saja bersama-sama kami menerusi Temu Bual Radio ketika ini, kita bersama-sama Puan Amnah Fazilah Ismail, Timbalan Presiden As-Salihin Trustee Berhad. Kita bincangkan tentang melindungi harta dan keluarga, perancangan harta pusaka ni. Okey, bila sebut tentang perancangan harta pusaka, ramai juga yang mengaitkan dokumen wasiat dan hibah. Apa beza wasiat dan hibah ni? Puan Amnah, apa instrumen-instrumen lain yang boleh diguna pakai dalam merancang harta pusaka orang Islam dan apakah fungsi-fungsi bagi setiap produk secara ringkas? Okey. Wasiat ni dia sebenarnya satu instrumen pemberian. Dia satu instrumen pemberian di mana kita dibenarkan membuat wasiat 1/3 kepada bukan waris.
Itu dari segi pemberian lah. Kan dia ada limitation 1/3 kepada waris. Tetapi kalau dari segi konteks di Malaysia ni, wasiat tu sebenarnya peranan utamanya adalah selain daripada pemberian itu sendiri ataupun pengagihan kepada bukan waris faraid itu sendiri, tetapi yang paling penting adalah dokumen di mana kita boleh membuat pelantikan pentadbir harta yang akan menguruskan harta pusaka dan menyelesaikan hutang piutang kita serta melaksanakan pengagihan. Itu dia punya instrumen wasiat tersebut. Tetapi dia maknanya instrumen untuk kita pakaikan ia untuk menguruskan urusan pentadbiran harta pusaka. Pelantikan wasi, penyelesaian hutang dan pengagihan lah. Tetapi hibah ni adalah satu instrumen pemberian semata-mata. Maknanya kita ada hasrat nak memberikan kepada seseorang di mana bahagiannya akan melebihi daripada apa yang sepatutnya dia dapat melalui faraid. Jadi instrumen wasiat ni adalah satu instrumen pemberian untuk harta-harta tertentu kepada beneficiary tertentu. Kena faham? Aset tertentu kepada beneficiary tertentu. Dia berbeza. Yang wasiat tadi tu dia adalah pemberian kepada bukan waris faraid. Limitation dia 1/3. Dan dokumen yang paling penting untuk kita membuat pelantikan wasi ataupun pentadbir harta pusaka, dan juga kita boleh menamakan penjaga harta bagi anak-anak di bawah umur di dalam wasiat tersebut. Wasiat ni lebih kepada kaedah pentadbiran lah, saya boleh katakan. Hibah tu lebih kepada pengagihan secara khusus untuk aset tertentu kepada beneficiary tertentu. Okey, ni satu lagi perkara ni Puan. Adakah perlu kita dapatkan persetujuan ahli keluarga untuk buat perancangan, contohnya pasangan ataupun anak-anak? Ada kalanya kita tak buat perancangan harta siap-siap kan, sebab ada ahli keluarga yang mungkinlah tak setuju. Jadi apakah penyelesaiannya, dan mungkin Puan sendiri ada nasihat dah lama juga dalam bidang ni kan? Okey. Saya tu dalam instrumen pengagihan perancangan harta pusaka ni dia ada pelbagai. Kita antaranya kita sebut tadi kan, wasiat, kita sebut hibah, kan, kita ada hibah. Dan instrumen yang ada lagi adalah deklarasi harta sepencarian. Kita ada amanah, kan, amanah. Kita ada amanah dan juga kita ada instrumen wakaf. Okey, bila buat instrumen ni semasa hidup, sebenarnya dokumen ni adalah satu dokumen yang PNC, kita panggil private and confidential. Jadi ketika mana kita buat dokumen tu, waris-waris ataupun ahli keluarga tak perlu tahu pun. Tak perlu dapatkan persetujuan daripada mereka pun. Sebenarnya itu adalah hak pemilik harta pun sebenarnya. Kan? Tak semestinya kita memberitahu kepada ahli keluarga bahawa kita ada dokumen-dokumen perancangan tersebut. Ya? Sebab itu adalah hak kita. Hak kita kan. Tetapi sekiranya ada keperluan untuk kita memaklumkan kepada mereka, kata dia buat wasiat dengan asalin trustee berhad kan, boleh maklumkan kepada ahli waris yang kata, saya ni buat dokumen dengan asalin trustee berhad. Bilanya meninggal dunia nanti, maka datanglah kepada asalin trustee berhad untuk mendapatkan maklumat yang sebenarnya. Yang tu boleh. Tetapi bukanlah persetujuan. Maknanya kalau saya nak buat wasiat, sekarang ni saya beritahu kepada anak saya dan anak saya tak bersetuju. Kan? Sebenarnya tak perlu. Kita, hak kita semasa hidup, dia adalah private and confidential semasa hidup. Tetapi kita boleh maklumkan kepada mereka, bagi tahu bahawa kita buat dokumen wasiat, dokumen sebaliknya, supaya bila berlaku kematian nanti, waris-waris ini tahu kan ke mana arah mereka nak pergi. Kan? Pergi kepada asalin untuk urusan pentadbiran. Tetapi konten dokumen tersebut tidak perlu dimaklumkan. Okey, kata kuncinya di situ adalah hak kita. Okey, kita dah faham benda tu. Okey, kalau cerita tentang harta benda ni kan macam-macam, tanah, rumah, duit, kenderaan, mungkin juga ada perniagaan, belum lagi campur dengan barang-barang yang kecil seperti barang kemas ke, koleksi handbag yang mewah ke, jam tangan mewah ke, semuanya perlu dirancang atau macam mana. Dan sebab apa tahu Puan? Sebab ramai juga saya percaya ya yang tak nak rancang harta pusaka ni sebab takut kos yang dikenakan tu agak tinggi. Betul ke? Dia sebenarnya kos tu tak adalah taklah tinggi berbanding dengan akibat kalau tak buat. Okey. Berbanding akibat. Kalau you tak buat, lagi kos dari segi masa, kos dari segi
wang ringgit kan. Nak buat tuntutan tu pun bukannya senang. Lepas tu lagi pula kalau orang yang melaksanakan tu tak mahir kan, lagi dia melibatkan kos yang pelbagai. Tetapi bagi saya bila kita ada harta, bukan setakat harta ya, harta dan liability. Kita kena pastikan kita membuat perancangan. So kos seminima kalau di Asali ini nak membuat perancangan harta tu taklah tinggi sangat pun. Minimum fee kita hanyalah 1,400 dah boleh buat satu dokumen yang komplit. Kan cuba bayangkan berbanding dengan kita tak buat apa-apa perancangan, kan dia akan melibatkan kos yang lebih tinggi pada masa akan datang. Ya. Okey, dan kalau kita lihat juga di Malaysia ada syarikat-syarikat lain yang menyediakan perkhidmatan untuk rancang harta pusaka Islam. Kita nak tahu sekarang ni apakah kelebihan dan kepentingan merancang harta pusaka bersama Asalihin Trustee Berhad pula. Okey, Asalihin Trustee Berhad ni kita satu syarikat yang syarikat amanah ya. Satu, bila you rancang dengan syarikat amanah, kita dah berada di pasaran selama 16 tahun di pasaran ya. Kalau tengok Asalihin ni kita dinaungi oleh lembaga penasihat ahli lembaga pengarah yang reputable, di mana kita punya pengerusi adalah Tun Salih Abbas, merupakan bekas hakim negara ya, ketua hakim negara. Kita dinaungi oleh ahli-ahli lembaga pengarah yang mempunyai reputasi yang baik. Tengku Datuk Dr. Sofia Dewa, kita ada di kalangan bankers ya. Tuan Haji Abdul Aziz mempunyai pengalaman yang banyak di dalam banking line, lebih 40 tahun. Kita ada Datuk Asha dan juga semua produk kita adalah syariah compliance, di mana syariah kita, semua produk kita ini dinasihatkan ataupun di-endorse oleh ahli penasihat syariah kami yang mempunyai kepakaran di dalam bidang syariah dan juga dalam bidang undang-undang. Ya, di mana penasihat syariah kami ini adalah dinaungi oleh Tun Salih Abbas sendiri. Kita ada Sahibus Samaha Datuk Setia Tamis yang merupakan mufti Selangor. Kami Datuk Yang Amat Arif Datuk Setia Muhammad Naib bin Motar merupakan ketua hakim syar'i yang juga merupakan ketua pengarah Jabatan Kehakiman Syariah. Dan kami ada Profesor Emeritus Datuk Mahmud Zudi yang merupakan pakar dalam bidang syariah. Profesor Madya Dr. Siti Masyitah Mahmud dalam bidang syariah juga. Dan juga kita ada Datuk Saleh Buang yang merupakan pakar dalam undang-undang hartanah. So, jadi Asalihin ini dinaungi oleh lembaga penasihat syariah yang berwibawa. So, produk-produk kita ni dinasihatkan oleh mereka sebelum kita keluar, dan juga lembaga pengarah ya. Satu, dan kita pun dah berpengalaman mentadbir harta pusaka lebih daripada 400 harta pusaka. Tak ada masalah. Challenges memang ada. Tetapi kita manage to handle dengan yang baik. So produk kita sebenarnya maknanya one stop center. Kami sebagai syarikat amanah, kita boleh dilantik untuk menyediakan dokumen perancangan harta, dan juga apabila berlaku kematian, kami sekiranya dilantik, kita boleh juga menguruskan, membuat pentadbiran daripada A sampai ke akhir. Daripada urusan kita buat urusan pentadbiran dari segi undang-undangnya, membuat tuntutan, dapatkan geran probate, surat kuasa mentadbir, kita buat pencairan aset, kita membuat penyelesaian hutang, dan ke pengagihan terakhir lah, ke waris-waris. So itu kekuatan pihak kami lah. Kita juga sebenarnya di dalam bila kita membuat structure of the company ni, kita ada badan yang syariah compliance ya, untuk melihat kepada undang-undang. Kita ada compliance, kita ada audit, kita ada audit committee, kita ada compliance committee, di mana kita melantik auditor ya, kita melantik auditor untuk audit kita punya syarikat dari segi pentadbirannya lah. So kita memang very transparent daripada
sudut pentadbiran lah. Okey, tidak perlu dipertikaikan lagi dari sudut itu. Dan kita pun dah dengar sendiri daripada Puan Amna kan, dari segi kepentingan untuk merancang harta pusaka, maksudnya semua orang mesti rancang harta pusaka, ibaratnya menjadi satu tanggungjawab yang wajib dilaksanakan oleh pemilik harta untuk rancang harta sewaktu masih hidup. Mungkinlah sebagai konklusinya untuk perbincangan kita hari ini, Puan. Perancangan harta pusaka, melindungi harta dan keluarga. Apa saranan dan nasihat Puan kepada semua pendengar Bernama Radio waktu ni? Secara ringkas. Okay. Perancang harta ni adalah wajib bagi semua orang. Bagi saya, kurang-kurangnya setiap orang perlu ada wajib membuat satu wasiat. Ya? Di mana wasiat tu you perlu lantik pentadbir. Pentadbir harta tu yang paling penting. Supaya pentadbir yang telah dilantik itu akan dapat menguruskan harta pusaka dan membuat pengagihan. Itu memang wajib bagi saya. Tetapi dengan melihat kepada faktor keluarga itu sendiri dan keperluan beneficiary kan, mana sekiranya tak ada anak lelaki, hanya ada anak perempuan sahaja, ataupun ada anak yang di bawah umur dan anak di bawah, ada anak OKU di mana anak OKU ini memerlukan perbelanjaan yang banyak, maka perlu ada instrumen-instrumen lain seperti hibah, seperti amanah. Okay, kalau ada hasrat nak membuat pemberian yang khusus kepada suami, di antara suami isteri, sebab isteri itu hanya dapat 1/8. Kalau ada hasrat nak memberi hasrat untuk menjaga kebajikan isteri, menjaga kebajikan isteri supaya isteri mendapat bahagian yang lebih daripada 1/8, maka buatlah deklarasi hibah harta pencarian semasa hidup. So jadi sebenarnya bila kita sebut perancangan harta ini, kewajipan tu kepada semua orang, wajib membuat wasiat. Tetapi ada golongan-golongan yang tertentu yang perlukan lebih daripada wasiat, perlukan hibah, perlukan harta pencarian mengikut keperluan yang saya sebut tadi. Anak bawah umur, anak OKU, isteri yang perlukan bahagian yang lebih kan, supaya isteri tu yang suri rumah tu haknya terjamin. Ada sebiji rumah kalau kita tak buat deklarasi harta pencarian ataupun hibah kepada isteri hanya dapat 1/8. 1/8 kalau satu rumah tu 1/8 mungkin dapur saja ataupun mungkin toilet saja kan. Jadi kita kena buat tu. Jadi bila buat tu kita perlu melihat kepada keperluan keluarga. Okey. Mana keperluan keluarga tu sendiri. Tapi wasiat wajib atas dasar perlunya kita melantik pentadbir harta pusaka bagi memudahkan proses pentadbiran dan pencairan aset supaya aset tidak terbeku, supaya kita ni tidaklah menjadi orang yang menyumbang untuk menambahkan lagi aset terbeku yang 70 bilion tadi kan. Okey, betul. Okey, yang penting boleh rujuk dengan Asalihin Trustee Berhad sendiri kan untuk malam lanjut. Betul. Okey, terima kasih Puan Amna. Sekiranya ada anak bawah umur, sekiranya ada anak di bawah umur, kita perlu melantik pentadbir harta yang akan menguruskan harta yang diwarisi oleh anak-anak ni tadi. Okey. Sebab kalau kita sebagai orang yang mempunyai bapa lah contohnya kan, kita perlu menjamin hak anak tu supaya anak yang bawah umur 18 tahun, aset yang dia warisi tu tak boleh dipindah milik kepada beliau sebab dia tak ada kapasiti untuk own aset tu. Jadi kita perlu melantik pentadbir supaya pentadbir ni akan menerima aset yang diwarisi oleh anak tersebut dan diuruskan oleh beliau dengan baik. Jadi kita perlu melantik. Lantiklah isteri ataupun siapa-siapa yang dipercayai kan untuk mentadbir. Sebab isteri itu bukanlah automatik menjadi penjaga harta. Kalau you tak lantik di dalam dokumen wasiat, maka isteri itu tidak menjadi. Okay, baik. Jadi kita kena menjamin hak waris-waris kita. Okey Puan, saya rasa kita perlukan sesi yang lain untuk lebih lagi kupasan tentang wasiat dan sebagainya dan perancangan harta pusaka itu sendiri. Terima kasih Puan Amna kerana bersama-sama kami. Okey. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, itu dia, kita baru saja bersama-sama Puan Amna Fazila Ismail, Timbalan Presiden Asalihin Trustee Berhad untuk Temu Bual Radio bersama Asalihin. Terus dengar Bernama Radio, stesen berita bisnes pilihan anda. Pulau Dinawan, Mai Aman, Pantai Manis dan hutan limbur Kawang, pilihan pelancong di Papar Sabah. FM 107